Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Jap, selamat petang, petang, malam. Selamat sejahtera guys. So kembali lagi bersama saya Mak Extreme. So kali ini saya akan membincangkan tentang tutorial cara menggunakan function bersama pointer dalam C. Okay, tanpa membuang masa, jom kita tengok roll back to the question. Okay, soalannya dia suruh kita buat satu program untuk calculate excess volume of 2 cylinder. Lepas tu lebihan volume ni boleh diceritakan dengan di mana kita tolak silinder besar tolak dengan silinder kecil. So jumlah yang kita dapat tu, yang bila kita tolak yang besar tolak yang kecil, so yang lebihan dia tu, yang tu lah dipanggil excess volume of 2 cylinder. So dibagi formula untuk volume, nak calculate volume of cylinder tu adalah volume of cylinder sama dengan pi darab dengan radius darab dengan height. So basically pi r square h. Okay, so kita pakai formula ni untuk calculate silinder besar, lepas tu tolak dengan volume of silinder kecil. Okay, so yang ni dia dah bagi requirement dia. So requirement dia dalam function, dalam program kita kena ada 4 function ni. Yang function pertamanya adalah void fm bit cylinder. So kita dah tahu void ni kita tak nak return apa-apa value. So yang ni mesti pass by reference. So tulis sini pass by reference sebab dia void ni. So pass by reference ni dia just rujuk yang ni, dia tengok yang ni, dan pointernya adalah yang ni. So kalau kau nampak bentuk bunga ni, yang ni lah pointer, orang kata pointer dalam C. So apa yang pointer ni buat? Okay, pointer ni buat, so bila yang ni untuk program function dalam ni, so dia akan accept radius dan height bit cylinder kita. So radius dia bila kita tulis dekat main program kita, nilai radius bit cylinder, so dia akan masuk dalam ni, dia akan masuk dalam float fr bit ni. Dan untuk nilai height untuk bit cylinder kita, dia akan masuk dalam fh bit ni. Dan apa yang dia buat, so dalam tu dia akan calculate. So dia akan guna formula ni untuk calculate dia punya volume of bit cylinder tu. So bila dia calculate, so yang ni lah kita buat, kita ambil yang ni, kita buat sebagai formula. So nanti saya akan tunjukkan apa benda yang saya masukkan tu. So bila dia calculate benda ni, so yang pass by reference ni, so benda ni dia akan store dalam ni, dan dia akan push back balik ke function call kita. Dia akan ganti dengan nilai yang ni. Okay, dia akan rujuk pada nilai ni, dia pass balik ke atas. So nanti saya tunjukkan program dia. Okay, untuk function kedua adalah fn small cylinder. So sama dengan yang ni, cuma yang ni adalah untuk calculate small cylinder punya volume. Okay, lepas habis tu, so yang ni dia akan tolak yang volume of big cylinder ni, tolak dengan volume of small cylinder ni. So dapatlah kita punya excess volume kita. So yang tadi tu kita bila dah calculate, lepas tu kita pass by reference value dia akan masuk dalam ni. Lepas tu yang ni small cylinder ni, you pass by reference, you akan masuk dalam fv small ni dan pass ke function call kita. So yang nanti function call kita lah yang akan masukkan dalam ni, dia akan rujuk dalam ni fv big dan fv small ni. So bila dia masuk dalam ni, so dia akan accept nilai input kita tu, yang volume tadi, volume of big cylinder tadi dengan volume of small cylinder kita tadi. So bila dia accept kedua-dua volume cylinder tu, so dia akan calculate the excess volume tadi. So excess volume tadi tu, so dia akan ambil fv big ni, big cylinder tolak dengan small cylinder ni. Lepas tu dia akan return by value. So return by value ni, so sebab tu dah depan ni dia tak ada void, dia ada data type. So dia declare sebagai data type kat depan ni, sebab dia requirement dia nak return by value. Okay, so tu bezanya. Kalau void pass by reference, kalau dia nak return apa-apa value yang lebih daripada 1 ke 2 ke, tapi dia nak pass by reference, so dia pakai pointer, dan kat depan ni void. Kalau macam yang ni fv small, so dia akan pass by reference juga, pass by reference the small cylinder volume to the main function ni, so void juga. Yang ni float sebab dia return by value. So bila dah habis calculate tu, dia akan pass ke atas kat function call kita, dan function yang seterusnya yang keempat ini dia akan print semua result kita tadi.
Okay, small result. So bigger cylinder kita, volume bigger cylinder, smaller volume, lepas tu SS volume kita. Okay, yang ni dia punya sample output kita. So this program calculate SS volume apa semua ni. So kita nak buat betul-betul sama macam output yang dia nak. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, jom kita mulakan. Okay, so jom kita start buat kita punya program. So macam biasa, saya akan create new source file dan saya akan save sebagai saya akan create satu folder baru, function 2. Yang ni pula function 2. So nak bagi senang, saya tak mahu fikir nama. Okay, so untuk first C program kita kena tulis adalah dia punya header. So header C adalah include standard input output .h. Okay, so macam biasa yang saya kata tadi, untuk previous tutorial saya tadi, kalau untuk declare function prototype, so kita kena declare between header dengan dia punya main function. So kena declare, so yang ni main function dia, so kita kena declare kita punya function prototype between ni. Okay, apa dia punya function prototype, so kita boleh ni tulis yang 4 yang dia requirement ni. Okay, so kita tulis ya. Yang first adalah void. Void ni untuk kita tak mau return apa-apa value, ataupun kita just nak pass by reference. So dia akan base kepada yang parameter ni sahaja. So dia tak ada return apa-apa, so kita akan declare sebagai void. Kalau dia nak return apa-apa value, so depan ni kita akan tulis dia punya data type. Okay, so saya tulis dia punya first function prototype dia, so sebagai float. So untuk function prototype, korang boleh je tulis dia punya data type sahaja tanpa variable name. Sebabnya yang ni hanya prototype untuk bagi kita boleh guna function tu, function tersebut yang kita nak guna tu. Okay, so seperti yang kita tahu, kita tengok ni, yang parameter yang ketiga ni ada satu simbol bunga ni yang saya kata tadi. Yang ni adalah simbol untuk pointer. So macam mana nak declare dekat function prototype ni? Pointer dia akan declare selepas kita punya data type dan sebelum variable name. Kalau korang nak tulis variable name dekat atas ni, so apa yang kita buat, kita tulis simbol bunga ni selepas data type float ni. So dia akan boleh jadilah parameter yang ni sebagai pointer. So yang kedua pun sama. So yang ni untuk calculate small cylinder punya value. Okay, so yang ni saya akan float radius dan float untuk height. Dan yang ni float, dan yang ni adalah pointer. So ada bunga kat tepi dia tu selepas dia. Okay, so float yang ni pass by value sebab dia declare sebagai float. Data type dia float untuk function ni. So yang ni pass by value dan calculate access volume. Dan yang ni kita akan declare sebagai float dan float untuk big dan small cylinder punya volume. Jadi akan accept volume kat sini. Dan akhir sekali adalah kita nak print semua kita punya result. So void, sebab kita nak display saja, so kita declare sebagai void function print result. So float dan float. Okay, so setelah kita punya function prototype kita. Okay, so kita pergi balik kepada kita punya main function kita. So kat sini dah semua program kita. So apa yang ada dalam ni? Okay, so kita go back to the question. So kita boleh tengok ya ada pi. Okay, so pi ni, so kita tahu nilai pi adalah 3.142. Dia tak akan berubah pun. Kalau korang nak berubah ke apa, tak boleh, sebab dia memang constant. So macam mana kita nak buat tu? So korang kena declare pi ni sebagai global variable. So macam mana nak declare global variable? So korang kena declare atas ni. Okay, kat sebelum integer main dan selepas dia punya header ni. So kalau declare tengah-tengah ni sama macam function prototype. So korang declare je atas ni. So untuk bagi dia tak mau berubah, so korang declare sebagai constant. So kita punya data type apa? Float. Lepas tu pi, variable name pi sama dengan 3.142. Sebab nilai dia takkan berubah apa.
apa-apa, kita tak mau benda ni berubah, so kita tulis je yang ni constant siap-siap. So apa beza global variable ni dengan local variable yang kita declare sebagai yang biasa punya yang dalam integer main ni? Global variable kita boleh guna je di mana-mana within kita punya program ni. Contohnya kalau nak guna ni variable ni pi ni dalam main function boleh, dalam function ni pun boleh, dalam function ni pun boleh, mana-mana boleh sepanjang kita punya program ni nilai pi ni. Kalau declare local variable dalam hanya dalam main function ni, contohnya korang hanya boleh guna dalam tu saja. Korang tak boleh guna dalam function ni. Dia punya variable name tu korang tak boleh guna dalam bit cylinder punya function, small cylinder punya function ataupun calculate SI punya function. Okay, so yang tu beza dia. Okay, so kat sini kita dia ada radius untuk bit cylinder dengan small cylinder dan height untuk bit cylinder dengan small cylinder. So kita kat sini kita akan declare sebagai float dan f radius untuk bit cylinder dan f radius untuk small cylinder. So kita tulis s untuk small dan b untuk big dan f height untuk bit cylinder dan f radius untuk small cylinder. So kita dah habis kita declare yang tu, kita punya variable name. Okay, so dah habis yang tu. So depan ni adalah kita punya volume. So volume kita, so kita declare sekarang. Korang boleh continue nak tulis tepi ni selepas yang ni, cuma panjang, so saya buat tulis kat bawah ni, so bagi korang nampak senang sikit. So F volume untuk big cylinder dan F volume untuk small cylinder. Okay, so habis yang tu. So kita dah tulis apa-apa formula dia, yang variable name dia yang dia perlukan untuk calculate big cylinder punya volume dengan small cylinder punya volume. So dah habis yang tu. So, kita pergi first function kita. Okay, apa yang dia nak? Accept radius and height of a big cylinder. So bila dia kata dia nak accept radius, so dia kena declare siap-siap untuk bagi boleh dia accept ni value yang ditulis, di type, dimasukkan oleh user. So kat sini kita kena print f. Okay, so macam mana nak ni, kita kena ikut dia punya format output kita sebab kita nak ikut to question, kita nak fulfill requirement, question punya requirement. So kalau tengok output dia tulis macam ni. Yang ni this program calculate access volume of cylinder ni. Yang ni untuk kita punya header title lah, program kita pasal apa. So kat sini kita boleh tulis this program calculate access volume of cylinders. Okay, so dah habis tu. Kalau tengok yang ni, ya ada enter space kat sini. So kita boleh buat slash n sebanyak 2 kali sebab ia macam jarak luas sikit. So kita slash n 2 kali untuk bagi dia enter ke bawah. Okay, so next adalah dia suruh enter big cylinder punya height, radius dengan height, dan small cylinder punya radius dan height. So kat sini kita boleh F enter bigger cylinder radius and height. Okay, so yang ni kita nak prompt user untuk masukkan data. So scan F. So sebab kita declare sebagai float untuk radius dan height kita, so kat sini akan jadi %f untuk float. Dan sebab dia masukkan terus radius dengan height dalam satu kolom yang sama, so dan dia hanya bezakan dengan yang space tengah-tengah ni. So kat sini pun kita ikut betul-betul format dia. So %f untuk masukkan dia punya radius dan jarak, lepas tu %f untuk masukkan height dia. Dan akan store yang ni untuk big cylinder, so dia akan store dalam f radius big cylinder dengan f radius small cylinder height. Silap pula. Okay, height untuk big cylinder. Okay, so dia akan, bila dia user masukkan nilai, contohnya yang ni 4 dan 5, so 4 akan masuk dalam radius big cylinder dan 5 akan masuk dalam height big cylinder punya height. Okay, yang kedua pun sama untuk small cylinder. So kita just tulis the smaller cylinder radius and height. Okay, so sama macam atas tadi. So sebab kita declare sebagai float, so %f jarak %f.
kita akan store dalam F radius punya small cylinder dan height small cylinder punya height. Okay, so settle yang tu, settle untuk bagi Chrome user masukkan input ni. Okay, so next adalah kita punya ni, kita punya program kita, kita punya proses kita macam mana nak bagi calculate ni. Okay, so yang ni void ni yang akan accept radius dan height kita. So kita pergi kita punya first function adalah fm big cylinder. Okay, yang ni dia akan accept value kita, yang ni height dan radius dan height of big cylinder. So bila dah big cylinder, so kat sini kita guna accept value yang ni, f radius big cylinder dengan f height big cylinder ni. So kat sini kita kena tulis f radius big cylinder dan f height big cylinder. Dan dia akan, kalau tengok yang ni float, so dia akan refer balik, dia akan pass by reference tu. Untuk yang float ni dia akan bila dah accept benda tu, dia calculate volume big cylinder kita, so dia akan pass by reference masuk ke dalam ni. So okay, so dia akan pass by reference masuk dalam ni, so dia akan store dalam variable yang ni. So untuk buat macam tu dalam float, second dia punya condition, lepas dalam dia punya function call dia, kita kena tulis adalah address ni, yang ni address symbol yang macam bentuk dan ni. So address operator ni kita tulis yang ni, lepas tu dia punya variable name. So kalau kita tengok sini, dia punya variable name kita adalah f volume big, sebab kita nak pass by reference masukkan nilai volume big untuk big cylinder. So f volume big. Okay, so settle yang tu. So settle untuk yang ni. So kita keluar daripada kita main function, kita terus buat kita punya first function ni, function definition. So kita ikut yang dia punya function prototype ni, function yang ni. Okay, so first sekali adalah dia void and big cylinder, lepas tu float. Okay, so kita ikut balik yang ni, first parameter, first yang ni adalah nilai radius untuk big cylinder. So yang ni kita declare sebagai variable ni baru, frb untuk radius b, dan float fhb untuk height big cylinder, dan float untuk volume big cylinder. Okay, disebabkan yang parameter ketiga ni adalah pointer, so untuk third condition pointer, selepas kita tulis first condition dia adalah kita tulis bunga ni selepas data type, dan second condition kita kena tulis yang ni untuk store. So dia ada address operator ni, address symbol ni sebelum dia punya variable name, dan yang ketiga adalah kat sini. So kat sini nilai simbol dia macam ni juga, so simbol bunga dia juga dia kena tulis selepas data type sebelum variable name. So kita tulis kat depan variable name ni simbol bunga ni. So bila dah capai dia punya 3 condition ni, dah penuhi 3 condition ni, so kita boleh gunalah kita punya pointer. Okay, so kita tulis yang ni. Okay, so dekat sini dah, so bila yang ni pointer, so kat sini kita akan tulis pointer macam ni. So fvb, kalau korang tak tulis simbol yang ni kat depan, so dia bukan pass by value, dia tak akan pass value dia, dia akan pass dia punya address value dia. So yang tu akan salah, sebab yang ni kita nak pass masukkan dalam ni, kita nak store dalam ni dia punya nilai yang bila calculate dia punya ni volume of cylinder ni. So kita tak naklah pass dia punya address value, kita nak pass dia punya volume big cylinder kita. So fvb sama dengan, so kita tengok dia punya formula pi r square height. So pi tadi kita declare sebagai 3.142, so kita tulis je pi hadap dengan, so r square, so r radius, so frb hadap dengan frb, so kali dengan height, hadap dengan height, so fhb. So dah tulis kita punya formula ni. So dia akan dia dah calculate, so dia akan masukkan dalam pointer fvb ni. So pointer fvb ni akan pass, dia akan rujuk pada yang ni, yang core dia ni. So dia akan store masuk dalam ni. So kita boleh guna f volume big kita ni akan sama nilai dia dengan fvb yang kita calculate ni.
Okay, so dah settle yang tu untuk yang first function. So untuk second function, okay, dia nak sama je macam big cylinder. So saya dah tulis, so fn small cylinder. So yang ni radius untuk small cylinder punya, dan height untuk small cylinder punya, dan volume untuk small cylinder punya. Okay, sama je macam yang big cylinder tadi. Okay, yang ni. Okay, so function definition dia adalah void fn small cylinder. So float fsp, float fhp, float. Okay, so sebab dia pointer, so ada bunga kat depan variable name ni, so fvs volume small cylinder. So sama je macam tadi, so kita pilih pointer kat atas tu, so simbol bunga tu, lepas tu fps sama dengan pi darab dengan fsp fr. Aku silap, kita tukar, aku sah fsb nak pergi frb darab dengan frb darab dengan fhp. Okay, so dah. Jap, asal FRB SB kita nak small cylinder tu FRS lah. Apa tak kira pening. Okay, FRS, so yang ni pun FRS, FRS. So tak maulah nanti lagi tulis FRB. Kalau tulis FRB pun boleh, cuman lagi tertukar dengan FRB yang ni pula. So kita tulis FRS untuk kita boleh differentiate. Kalau nanti dapat error, kita boleh differentiate kat mana salah. Okay, yang ni, so dia akan store dalam volume cylinder yang kecil ni. So dia akan pass masuk dan akan store dalam ni. So bila dia dah store dalam ni, so kita boleh lah guna kedua-dua variable name ni, sebab dua-dua ni dah ada value dia, ada nilai dia. So untuk function ketiga dia suruh calculate access value. So yang big cylinder tadi tolak dengan small cylinder tadi, lepas tu dia akan pass by value. So dia akan return balik dia punya value. So kat sini kita kena declare sebagai f calculate access volume. Okay, yang ni, so dia akan accept nilai. So yang ni, nilai yang ni. So sebab yang ni f volume b dengan f volume s ni dah ada value, so kita dah boleh guna dia punya variable name. Sekejap, yang ni silap. Yang ni function call tak boleh tulis dia punya data type. So kita just direct tulis. So yang ni dia akan accept f volume b dengan f volume s. Okay, so bila dah accept benda ni, so dia akan calculate dia punya access volume. So kita boleh dia punya function header untuk function definition ni. So fn calculate access volume, float, dan fvb dan float fps. Okay, so buka. Okay, untuk yang ni kita kena, sebab dia nak pass by value, so untuk kita calculate, kita nak store dia punya access volume. So kita, kat sini kita kena declare satu variable. So access volume. Okay, so dia dah declare access volume ni untuk store kita punya calculated access value. So FEV access volume tadi akan sama dengan FVB tolak dengan FBS. Dan sebab dia return by value, so kat sini kita kena tulis return apa yang benda yang kita nak return. So kita nak return dia punya access value volume. So access volume kita, so kat sini kita tulis dah FEV untuk return dia punya access volume. So bila dah return kat sini, so entire function ni dia akan jadi nilai yang ni. So kita nanti kita nak guna balik benda nilai dia, nilai access volume ni untuk print result kita untuk function keempat ni. So kita tak mau tulis panjang-panjang ni, so yang ni kita kena declare satu lagi variable name sebagai f access volume. So f access b. So kat sini dah kita akan declare f access b sama dengan f calculate access volume dengan yang ni, function yang ni.
so nilai yang kita calculate tadi dan kita return, masukkan dalam ni, contohnya 7, kita return 7 kat sini. So 7 tadi akan masuk dalam FS volume ni. So kita boleh dah guna yang ni. So untuk last kali kita akan print semua volume tadi. So print bigger and smaller volume and also the SS volume. So untuk function keempat, so kat sini kita tuliskan f print result. So yang ni adalah dia punya f bit, bit cylinder kita ada. So f volume bit f volume small dan FSS volume. So FSS volume tadi yang kita declare yang ni. Okay, so FSS volume kita. So yang ni dia akan refer dekat bawah. So dekat function definition dia adalah void fn print result. Okay, so untuk float, untuk bit cylinder kita punya volume, so fv bit cylinder, lepas tu float fv small dan float atau ss value kita, so fev. Okay, so yang ni kita akan print dia punya bigger volume, smaller volume dengan ss volume. Okay, so kami print the bigger volume is so percent. So sebab dia nilai float, so dia mesti ada nilai titik perpuluhan kat selepas dia calculation dia tu. So untuk bagi dia hanya display 2 ke 4 perpuluhan. So macam biasa kita declare sebagai dot 2 f untuk bagi dia display hanya 2 ke 4 perpuluhan. Yang ni adalah nilai bit volume, bit cylinder punya volume. Okay, untuk yang ni kita nak print semua bigger apa, bukannya pembandingan. Okay, so bit is the small volume is, okay, macam biasa nak display 2 tempat perpuluhan je dan slash n untuk enter ke bawah, so bagi nampak cantik sikit. Okay, so yang ni akan masukkan nilai volume small volume kita. Okay, dan akhir sekali adalah kita punya SS volume kita. So SS volume is so sama persen dot 2f slash n. So yang ni akan masukkan nilai SS volume kita, so FEV. Okay, so settle yang tu. So dia akan display result ni. Dan dah habis semua yang kita tulis ni. So yang ni yang biasa dalam main function kita kena return 0. Okay, so settle kita punya problem. So tengok ni. Okay, so kita try run, nak tahu jadi ke tak. So kita save dulu dan kita run. Kenapa ni? Declaration of float radius s. Oh, saya declare 2 kali. So f radius b, ini sepatutnya height. Ini height. Yang ni radius b, radius small. Yang ni sepatutnya height. Asal 2 kali saya declare. Ambuk. Okay, so yang tu save. Okay, okay, so nak tahu jadi, so kita masukkan nilai-nilai ni. Okay, so 4, 5 dan enter small volume. Okay, 2, 3. So the big volume, wow, 2G. Apa ni? BI nak aja big pun tak kerti. Okay, so yang ni korang calculate dia punya ni pakai formula ni, pi r square h. So calculate yang ni, so try calculate pakai calculator. Okay, pi darab, saya try calculate pi darab 4 square darab dengan 5. So dapat ada 51.36. Okay, so betul. So, yang small volume ni kali dengan 2 square
kali dengan 3. So dapatlah 37 point. Okey. So betul dah. So 251 tolak 36 tolak dengan 37 mati 0. So akan dapat dia punya access volume. So kita punya program betul. Okay, so nak tahu betul ke tak kita punya program ni. So calculator ni tak dipakai. Okay, kita buka. Okay, so program kita betul. Okay, so settle yang tu. So korang boleh kemas-kemas so bagi nampak cantik you punya output tadi. Okay, so kita recap balik apa yang kita buat. So first kali kita punya function prototype kita untuk declare kat atas ni. So kita kena declare sebelum selepas header ni dan sebelum main function ni. Dan untuk pointer kita akan declare selepas lepas data type yang ni, kita kena tulis yang simbol yang ni, yang bunga ni untuk point, untuk add sebagai pointer. So kita kena tulis yang simbol ni selepas dia punya data type. So untuk function dia ada 3 benda yang korang kena ingat. Satu adalah dia yang ni untuk tuju ke dia dekat function prototype. So dia punya simbol bunga ni selepas dia punya data type. Dan yang kedua adalah yang ni, dia punya nak accept value kita tadi yang kita point tadi. So dekat depan dia kena tulis address operand ni, address simbol ni. Okay, yang ketiga adalah yang ni. Okay, kita kena tulis yang simbol bunga ni selepas data type sebelum variable name. So kalau tulis depan ni, depan variable name ni, so jadilah dia punya pointer. So 1 2 3. Okay, so sama macam function juga. Nak guna function, dia ada function prototype, function call dengan function definition. So 3 benda tu untuk bagi korang boleh guna dia punya function. Okay, so saya rasa setakat itu saja saya punya tutorial. So harap korang semua faham. So kalau ada salah silap ke, terlaju ke apa semua, so maaf. So korang boleh komen kat bawah. Kalau ada apa-apa boleh komen kat bawah, boleh request kat saya. So insyaAllah saya akan membantu apa yang saya boleh. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.